Allah Suhaili telah mengarangkan atas-semuanya fil aqidati wasyari'ati wal manhaj. Seterusnya kita hadirkan al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan Thai, di Wahya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah tuan-tuan, untuk nama baik lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an wa tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammimil khair. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi bacaan kitab Tafsir Munir Fil Aqidati wa Syari'at wal Manhaj yang telah dikarang oleh Syekh Wahab Zuhairi. Masih lagi perbincangan kita dalam surah Wad-Duha, surah Ad-Duha, muka surat 281. Tuan ada 281 perenggan yang ketiga. Betul? Terdapat di dalam hadis Sahih Muslim, terdapat di dalam hadis Sahih Muslim riwayat daripada Abdullah bin Amr al-As bahawa Nabi SAW ketika membaca firman Allah SWT mengenai kata-kata Ibrahim. Betul? Qala Allah Ta'ala fil Quran al-Azim, ke surat 281 perenggan yang ketiga. 281 perenggan yang ketiga. Qala Allah Ta'ala fil Quran al-Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha, demi waktu matahari sepenggalahan naik. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila menjadi sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak sekali-kali meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepada kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan di dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurnianya kepada kamu, lalu kamu akan redha, iaitu berpuas hati. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dianya Allah mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dianya Allah mendapatimu sebagai seorang yang kehilangan arah lalu dia memberikan kamu petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan dianya Allah mendapatimu sebagai seorang yang serba kekurangan lalu dianya Allah memberikan kamu nikmat yang mencukupi. Fa ammal yatima fala taqhar, adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku kejam. Wa ammas sa'ila fala tanhar, oleh demikian dan terhadap orang-orang yang meminta-minta maka janganlah kamu mengherdik mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, manakala terhadap nikmatmu maka hendaklah kamu selalu menyebut-nyebutnya, iaitu bersyukur. Sadaqallahul azim. Perenggan yang ketiga, Syekh menyambung lagi kata-kata beliau. Terdapat di dalam hadis Sahih Muslim riwayat daripada Abdullah bin Amr bin al-As bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala mengenai kata-kata Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Hai Tuhan, syaitan iaitu berhala itu telah banyak menyesatkan ramai manusia. Hai Tuhan, siapa yang menuruti daku maka dia adalah umat, dia adalah sebahagian daripadaku. Dan kata-kata Isa AS dalam surat Al-Ma'idah ayat 118,
in tu'azzibuhum fa innahum ibadik wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Andainya engkau seksa mereka, maka mereka hanyalah hamba-Mu. Namun kalau engkau mengampunkan mereka, maka sememangnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini dua doa yang didatangkan melalui daripada satu hadis Nabi SAW, riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi membaca dua doa ni. Pertama, Nabi baca doa Nabi Allah Ibrahim AS. Doa ni dibaca dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Hai Tuhanku, syaitan berhala itu telah banyak menyesatkan ramai manusia. Wahai Tuhanku, siapa yang menurutiku, maka dia adalah sebahagian daripadaku. Ini doa ni dibaca tuan-tuan ketika Nabi Allah Ibrahim AS selepas daripada membina Kaabah. Selesai daripada bina Kaabah, ni adalah di antara doa yang cukup panjang. Nabi SAW, Nabi Ibrahim AS minta pada Allah SWT. Istiwa ini berlaku bila ke mana Allah SWT perintahkan Nabi Allah Ibrahim ni mendatangi Mekah. Nabi SAW sebut Nabi Allah Ibrahim ni dia datang ke Mekah 3 kali. 3 kali dia datang ke Mekah, datang ziarah Nabi Allah Ismail. Itu Nabi cerita sendiri. Setelah Nabi Allah Ibrahim AS meletakkan Siti Hajar dan Ismail di tengah tanah padang pasir gersang tu, yang tidak ada air, tak ada penghidupan, tak ada pokok, sampaikan tidak menjadi laluan pada sesiapa yang menjadikan tanah gersang tu sebagai laluan. Itu bukan laluan dia. Bukan laluan dia. Kenapa? Tempat tu tak ada apa-apa. Sebab laluan ni dia akan ikut air. Dekat mana ada air, dekat situ akan dibuat laluan. Daripada satu negeri, satu negara, satu tempat ke satu tempat. Jadi tanah gersang tu tidak ada apa-apa. Pokok pun tak ada, air pun tak ada. Jadi disitulah tempat yang Allah SWT perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk tinggalkan Nabi Allah Ismail dan juga Hajar. Jadi balik Nabi Allah Ibrahim ke Palestin. Setelah daripada itulah 3 kali lagi Nabi Allah Ibrahim datang. Kali pertama dia datang, Allah SWT syariatkan untuk menyembelih Nabi Allah Ismail AS. Kemudian datang kali kedua, iaitu kali kedua dia datang ziarah Nabi Allah Ismail dalam keadaan Nabi Allah Ismail ketika itu telah berumah tangga dan tak ada, masa tu baru lepas meninggalnya Hajar. Mak dia Siti Hajar tu meninggal tuan-tuan. Jadi waktu tu dia datang diketuk pintu. Isteri Nabi Allah Ismail ketika tu buka. Bila dia buka, tanya, Ismail ada? Tak ada. Pergi ke mana? Pergi cari rezeki, cari nafkah. Siapa kamu? Saya isteri Ismail. Dia kata, bagaimana kehidupan kamu? Kehidupan saya susah. Dia merungut, susah, makan susah, nak hidup susah. Jadi bila dah menguat tadi tu, terus boleh tak sampaikan pesan saya pada Ismail? Saya kata boleh. Bagi tahu Ismail bahawa saya minta supaya dia tukarkan tiang seri rumah ni. Tiang seri rumah ni tukar. Lalu Nabi Allah Ibrahim pun berlalu pergi, balik tak lama kemudian Nabi Allah Ismail ni balik. Bila dia balik, satu kelebihan yang Allah SWT berikan kepada Nabi Allah Ismail ni ciri-ciri, salah satu ciri-ciri anak soleh ni Allah nak ajar, iaitu dia tahu bawayah dia. Dia tahu bawayah dia. Begitu juga kalau kita lihat Hajar. Hajar ni Allah Ta'ala bagi kelebihan dia sebagai ciri-ciri isteri yang soleh.
dia tahu bau suami dia. Mak ingat lagi bau abah. Itu ciri-ciri. Ulama lakarkan tu. Ciri-ciri isteri yang solehah, dia tahu bau suami dia. Jadi Nabi Allah Ismail ni balik, dia bau ayah dia. Dia terus tanya isteri dia, ada orang datang? Ya, ada datang. Siapa? Orang tua dia kata. Dia datang, dia tanya aku. Ya, dia tanya, aku bagi tahu kau pergi nak cari nafkah. Ada apa-apa lagi tak? Dia tanya bagaimana kehidupan kita. Aku ceritakan kita ini hidup susah, dia kata. Dia mungut. Ada dia pesan apa-apa tak? Ada. Dia pesan supaya tukar tiang seri rumah. Jadi tu Nabi Allah Ismail kata, kau tahu tak siapa tu? Tak. Ayah aku Ibrahim. Kejut. Kau tahu tak apa maksud yang dikatakan tukar tiang seri? Tak tahu. Ayah aku suruh hantar kau balik ke keluarga kau, cerai. Kita cerai dan hantar balik ke rumah keluarga kau. Kenapa? Kerana isteri dia tu tak bagus. Dia bercerita susah dia dekat orang lain. Itu sebabnya bercerita susah rumah tangga pada orang lain, satu benda yang sangat aib. Dia buka aib suami dia. Dia suruh cerai, hantar balik. Dan termasuk peristiwa yang kedua, tak lama selepas daripada cerai, hantar balik rumah tadi, Nabi Allah Ismail kahwin pula. Yang pertama tadi, isteri itu daripada bangsa Jurhum, bangsa Arab awal yang menempati Nabi Allah Ismail di Mekah ketika itu. Kahwin pula kali kedua, satu bangsa yang lain. Bila kahwin, ayah dia datang lagi. Tanya Ismail, ketuk pintu. Dia tanya, Ismail ada? Ismail tak ada, syariat nafkah. Kemudian tanya lagi, siapa kamu? Isteri. Saya isteri Ismail. Bagaimana kehidupan kamu dengan Ismail? Alhamdulillah, dia kata. Baik, dia kata. Nabi Allah Ibrahim tanya, kamu makan daging? Saya makan daging. Alhamdulillah. Kamu minum air? Ya, saya minum air. Itu Allah Ta'ala cerita sendiri secara terperinci. Jadi akhirnya terus boleh sampaikan pesan saya pada Ismail? Boleh. Sampaikan pesan saya pada Ismail bahawa saya minta pada dia supaya jaga bingkai pintu ni elok. Dia pegang bingkai pintu tu. Jaga bingkai pintu ni elok. Pelihara pintu, bingkai ni elok. Lalu Nabi Allah Ibrahim pun lalu pergi. Balik Nabi Allah Ismail. Balik dia bawa lagi ayah dia. Bila dia bawa ayah dia tadi, tanya, ada orang datang? Ya, ada orang datang. Siapa? Orang tua dia kata. Dia kata apa? Dia tanya, saya siapa? Dia kata, bagi tahu dia, saya ni isteri Ismail. Dia tanya macam mana kehidupan. Nabi Allah Ismail tanya, apa yang kau jawab? Nabi Allah, isteri dia jawab, Alhamdulillah, dia kata. Hidup dalam keadaan baik. Dia tanya makan daging, dia makan daging. Minum air, minum. Ada dia pesan apa-apa tak? Ya, dia ada pesan. Dia pesan supaya jaga bingkai pintu ni baik-baik. Lalu Nabi Allah Ismail pun tanya pada isteri dia, kau kenal tak siapa tadi lelaki? Tak, itulah ayahku Ibrahim. Kejut dia. Kau tahu tak apa yang dia pesan tentang bingkai pintu dijaga dan pelihara? Tak. Ayahku perintahkan kepadaku supaya dijaga engkau dengan baik, pelihara engkau betul-betul, kerana engkau orang baik. Ni tuan-tuan. Kemudian Nabi Allah Ibrahim ni datang kali ketiga. Kali ketiga Nabi SAW cerita, iaitu Allah SWT perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk bina Kaabah. Itu datang kali ketiga. Daripada Palestin datang jumpa Nabi Allah Ismail kali ketiga. Wahai Ismail, Allah perintahkan kepadaku untuk bina Kaabah. Jadi itu yang bagaimana pandangan kau? Adakah kau nak bersama dengan aku? Nabi Allah Ismail kata, kalau itu perintah Allah, aku bersama. Jadi itulah yang terbina. Jadi Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah SWT, wahai Allah, tunjukkan kepadaku di mana tempat untuk kubina Kaabah sebagaimana perintah kau. Itu yang Allah SWT datangkan angin yang bersayap kepala ular. Angin tu ada sayap dan kepala ular. Dia datang di hadapan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, kemudian dia terbang. Jadi Nabi Allah Ibrahim ikut sampai ke tapak Kaabah hari ni. Dia sapu tanah tadi, bersih, lapang. Dan ketika itulah Nabi Allah Ibrahim korek, dipanggil bim, bahasa kita bim. Dia buat bim.
Jadi BIM tu diambil daripada 5 gunung. 5 gunung yang sangat suci, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Daripada 5 gunung itulah diambil, dibuat BIM dan juga dibina terus Kaabah tadi. Jadi tengah-tengah bina tadi, sampailah satu peringkat Nabi Allah Ibrahim tu dah tak boleh nak naik lagi. Di akhirnya Nabi Allah Ismail diambil batu tadi, disusun buat macam tangga. Jadi Nabi Allah Ibrahim naik atas tu, diri atas tu, Nabi Allah Ismail tu hulur batu terus. Itu yang jadi makam Ibrahim. Tempat berdiri tu hebat tak hebat, dipanggil makam Ibrahim tu, sampaikan Allah Ta'ala lakarkan tempat tu yang tempat berdiri tu pun Allah Ta'ala muliakan. Sehingga Allah lakarkan dalam Al-Quran, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Sampai tahap macam tu. Kerana setiap batu yang mereka letakkan, Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, Nabi Allah Ismail ambil batu tu, diserah pada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim letak, bila letak je, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami ni. Terimanya. Sungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Dia ambil lagi batu, Rabbana, serah je pada Nabi Allah Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'. Nabi Allah Ibrahim sambut, letak saja Rabbana taqabbal, letak satu batu doa tu dibaca. Itu yang agung memang sangat. Jadi bertepatan Kaabah tadi betul-betul Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan bahawa tapak Kaabah tu bertepatan dengan Baitul Ma'mur, Kaabah yang berada di langit. Kaabah di langit ni Allah Ta'ala sediakan sebagai tempat ibadah bagi penduduk-penduduk penghuni langit. Mereka ni akan tawaf di sana, dipanggil Baitul Ma'mur. Tawaf di sana seumur hidup hanya sekali. Para malaikat tadi tawaf, dan sekali sehari tawaf 70,000 malaikat. Dicerita oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi waktu Nabi Allah Ibrahim letak batu tadi, dia letak Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim tadi tu, tiba-tiba lalu Raja Zulkarnain. Tu cerita Zulkarnain. Raja Zulkarnain tanya, wahai lelaki, apa yang kau bina? Dia kata, apa yang kau buat? Aku sedang bina Kaabah. Untuk apa? Untuk solat. Untuk solat. Solat, dia kata. Siapa yang perintah? Allah. Siapa Allah? Allah lah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang wajib kita sembah. Jadi discuss sejauh mana benar kebenaran kau bahawa Kaabah ni dibina atas arahan Allah. Kerana pundamen ataupun bimnya tu dibina daripada 5 gunung yang suci. Bila dengar 5 gunung suci itu memang satu benda yang mustahil lah. Hanya betul-betul atas perintah Allah saja benda tu boleh berlaku, atas Tuhan. Itu akhirnya Raja Zulkarnain tu masuk Islam. Dia masuk Islam, tuan-tuan. Jadi saya kaitkan cerita ni, tuan-tuan, kerana maknanya bertepatanlah masa Nabi Allah Ibrahim tadi dengan Qaturah yang selalu digelendangkan pada hari ni. Hari ni kan ahli sejarawan menyebut, dikaitkan bahawa ibu kepada orang bangsa Melayu ni adalah Qaturah, isteri kepada Nabi Allah Ibrahim. Maknanya bertepatan masa tu. Jadi apa kaitan pula bangsa Melayu dengan Raja Zulkarnain? Raja Zulkarnain ni, tuan-tuan, Nabi SAW sebut 4 orang raja yang menguasai dunia. 4 orang raja yang menguasai dunia. 2 beriman, 2 kufur. 2 beriman, yang pertama Raja Zulkarnain, dan yang kedua Raja Sulaiman. Jadi Raja Zulkarnain ni hidup zaman Nabi Allah Ibrahim, dan dia berislam pun di tangan Nabi Allah Ibrahim. Yang kedua Raja Sulaiman, cicit kepada Nabi Allah Ibrahim, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib. Cari kat situ. Jadi bawah tu. Dan 2 pula yang kufur. Yang pertama iaitu Namrud, dan yang kedua, tuan-tuan, menguasai dunia, Nabi SAW sebut Batun Nusa. Tu carilah tu. Batun Nusa ni raja yang menguasai dunia ketika zaman Nabi Allah Uzair AS. Tu di sana balik. Jadi apa kaitan Raja Zulkarnain tu pula dengan alam Melayu? Tuan-tuan, dalam tafsir sendiri menyebut bahawa tu Sungai Batu. Sungai Batu yang ada di Kedah, tempat apa panggil? Masak
tempat korek besi tu, itu bukan kecil-kecil tuan-tuan. Sampai hari ni mereka temu tapak tu 1000 kilometer daripada Sungai Batu sampai ke Patani. Tu panjang tu, sepanjang-panjang tu, itu jadi tempat masak. Ataupun yang pertama dia korek batu, kat situ dia masak lebur batu. Hebatnya. Ternganga mulut masing-masing. Ada orang Kedah. Ada orang Kedah pun tak tahu. Jadi tuan-tuan, Raja Zulkarnain berhubung kait dengan Sungai Batu ni. Besi yang digunakan di lebur di Sungai Batu tu adalah besi yang paling terbaik dunia. Itu ditulis dalam setiap buku-buku lama. Besi yang paling terbaik. Dan besi yang kedua terbaik Yaman. Jadi besi itulah yang diguna pakai oleh Raja Zulkarnain. Itu hubung kait pula. Yang diguna pakai oleh Raja Zulkarnain untuk bina benteng yang menghalang daripada Ya'juj dan Ma'juj. Itu yang hubung kait kenapa Raja Zulkarnain ada di alam Melayu. Dan juga bagaimana Raja Zulkarnain pula berhubung dengan Nabi Allah Ibrahim. Dan bagaimana pula Nabi Allah Ibrahim itu boleh kahwin pula dengan Qaturah. Maknanya Nabi Allah Ibrahim itu memang ada hubungan dengan alam Melayu. Cuma kita ni je buta. Buta sangat. Itu 1600 tahun sebelum Masihi. 1600 tahun Masihi. Yang 500 tahun daripada kita pun kita dah tak tahu dah sejarah Melaka tu. Habis kita. Teruknya kita tuan-tuan. Jadi tu hubungan dia. Sampailah selesai pembinaan Kaabah tadi tuan-tuan. Bila selesai pembinaan Kaabah tadi, maka ketika itu Allah SWT perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim Ismail diikuti dengan Raja Zulkarnain tadi. Dia tawaf. Tawaf tu tuan-tuan, mereka bertiga tu yang mula-mula merasmikan tawaf Kaabah. Dan masjid yang pertama dibina adalah Masjidil Haram. Seorang sahabat Nabi SAW datang jumpa Rasulullah SAW, tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah masjid yang pertama dibina di atas muka bumi ni?" Nabi SAW sebut masjid pertama yang dibina di atas muka bumi ini adalah Masjidil Haram, yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Ini hadis sahih. Tak boleh lawan dah tuan-tuan. Tak boleh nak lawan dah. Lalu masjid yang kedua, tanya lagi, masjid yang kedua siapa yang apa? Masjid yang kedua masjid apa? Masjid apa tuan-tuan? Masjid apa? Masjidil Aqsa. Siapa bina? Dah berkebin mata pula. Siapa bina Masjid Aqsa? Nabi SAW jawab lagi, yang membina Masjid Aqsa ialah Nabi Allah Yaqub AS. Ishak, Ibrahim lahir Ishak lahir Yaqub. Jadi Nabi Yaqub yang bina Masjid Al-Aqsa dan diperbesarkan secara rasmi oleh Nabi Allah Sulaiman AS. Itu lebih ada pandangan kata Masjid Al-Aqsa tadi dibina oleh Nabi Allah Sulaiman. Nabi sebut sendiri bahawa yang membesar, kalau bahasa kita tu renovate besar lagi, itu Nabi Allah Sulaiman. Tapi yang bina Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Allah Yaqub. Itu sebabnya di samping Masjid Al-Aqsa itulah ditanamkan Siti Sarah, dan 70 tahun selepas daripada itu ditanam pula Nabi Allah Ibrahim di samping makam Siti Sarah. Siti Sarah tu meninggal usia 125 tahun dan Nabi Allah Ibrahim meninggal 200 tahun usia dia waktu tu. Itu tuan-tuan. Jadi selepas selesai saja Kaabah tadi, itu yang baca doa ni. Doa ni panjang tuan-tuan, lebih kurang dalam 6 ayat. Tuan-tuan buka surah Ibrahim, ni ayat 37 kan. Surah Ibrahim ayat 35 sehingga ayat 41. Ayat 35 sehingga ayat 41 tu semua doa Nabi Allah Ibrahim untuk tanah Mekah dan juga anak keturunan dia. Yang pertama, dia minta supaya Allah SWT jadikan anak keturunan dia adalah orang yang melakukan solat. Dia minta pada Allah, jadikan anak keturunanku orang yang melakukan solat. Yang kedua, dia minta pada Allah SWT supaya Allah SWT jadikan anak keturunan dia terpelihara daripada penyembahan berhala. Ini dia. Kerana penyembahan berhala inilah yang merosakkan anak cucu Adam.
Cucu Adam yang jadi rosak ni sebab apa? Penyembahan berhala. Maknanya apa? Syirik pada Allah. Dekat situ ulama tafsir menyebutkan ada dua maksud penyembahan berhala ni. Sama ada penyembahan berhala dengan makna hakiki, hakikat, maknanya dia betul-betul sembah berhala, ataupun dengan makna maknawi, dia tak sembah berhala tapi iktikad dia sembah berhala. Contoh berhala paling dekat, berhala paling dekat yang disembah, berhala paling dekat dengan makna maknawi. Apa dia tuan-tuan? Ialah syirik. Syirik apa? Dia sembah apa? Sebab oleh ulama, berhala paling dekat ialah pasangan dan juga anak. Itu berhala paling dekat. Isteri sembah suami, suami sembah isteri, mak ayah sembah anak. Itu berhala paling dekat sekali secara maknawi. Dia sembahyang tak? Sembahyang. Sembah Allah tak? Sembah. Solat. Tetapi dia lebih yakin pada suami dia, lebih yakin pada anak dia daripada sembah Allah, daripada dia yakin pada Allah. Contohnya paling mudah. Yang kalau abang mati nanti, ayang macam mana? Alah abang, janganlah cakap macam tu. Kalau abang tak ada, siapa nak jaga saya? Siapa nak jaga anak-anak? Selama ni abang yang pergi cari rezeki, abang yang bagi makan saya, abang yang bagi makan anak-anak. Ni syirik tak? Syirik tak? Syirik. Ni syirik. Berlaku tak? Sebabnya Allah ambil suami tu. Bila lebih-lebih sangat sayang suami, Allah ambil suami. Bila lebih-lebih sangat sayang sangat isteri, Allah Ta'ala ambil isteri. Sebab Allah nak selamatkan dia daripada syirik. Lebih sangat sayang anak, Allah ambil anak. Macam mana pula mak ayah syirik pada anak? Syirikkan Allah pada anak, iaitu mentuhankan anak tadi dengan mengikut apa saja yang anak kendaki, sehingga sampaikan bertentangan di antara kehendak anak dengan kehendak Tuhan, didahulukan kehendak anak. Itu yang pergi sekolah, cikgu marah anak, mak bapak pergi buat report polis. Itu dia mentuhankan anak lah tu. Mudah kan? Syirik. Jadi Nabi Allah Ibrahim dia minta doa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala lindungi anak keturunan dia daripada mensyirikkan Allah SWT ataupun menyembah patung berhala. Kemudian di antara lagi di doa tersebut, dia minta doa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berkati tanah Mekah tu. Tanah Mekah tu minta berkat. Ya Allah, berkatilah tanah Mekah ni, tanah gersang ni. Dan memang disebut tuan-tuan, tanah haram Mekah tu, tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah tu, Allah telah haramkan daripada sewaktu awal kejadian Allah jadikan langit dan bumi. Daripada awal-awal lagi Allah jadikan langit dan bumi, waktu tu Allah dah haramkan tanah tersebut. Cuma dihidupkan, Allah berikan penghidupan, mula dibina tanah haram tersebut di zaman Nabi Allah Ibrahim. Kerana apa? Kerana Allah berikan kemuliaan sebesar mulia kepada Nabi Allah Ibrahim. Kerana apa? Kerana atas dasar hebatnya ketaatan dan sifat sabar yang ada dalam diri Nabi Allah Ibrahim dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada manusia sehebat ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Tak ada manusia sehebat menerima ujian sehebat Allah berikan Nabi Allah Ibrahim tadi. Cuba bayangkan, keluar meninggalkan Babylon, keluarga. Kenapa? Hanya nak menyelamatkan iman, terpaksa meninggalkan Babylon. Kemudian berjalan pula pergi ke Syam. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim berada dalam keadaan kerisauan yang amat sangat, sampai dia doa pada Allah supaya Allah jagakan Sarah. Waktu tu Sarah ditangkap, nak diberikan kepada raja. Sebab raja waktu tu zaman
Raja tak boleh tengok perempuan cantik. Bila tengok perempuan cantik, dia ambil. Jadi waktu dia nak bersama tadi tu, ada dua kaul. Yang pertama, Nabi Allah Ibrahim terus berdoa dan menanti-nantikan dalam keadaan kerisauan. Dan yang kedua, Allah Ta'ala nak sedapkan hati Nabi Allah Ibrahim, dibuka gambar bagaimana keadaan Sarah yang duduk dalam pemeliharaan Allah. Waktu raja tu naik atas katil nak bersama dengan Sarah saja, dia menggigil. Nabi Allah Ibrahim dinampakkan, digambarkan situasi keadaan tu. Kemudian sampailah masuk ke dalam Palestin. Kemuncaknya bila Allah SWT perintahkan supaya Nabi Allah Ibrahim AS hantar Ismail dan juga Hajar ke tengah padang pasir tu. Tuan-tuan, naik atas unta tu, Allah perintah Nabi Allah Ibrahim supaya hantar keluar. Ke mana Allah hantar? Naik atas unta, wahai Ibrahim. Di mana unta tu berhenti, kau letakkan Ismail dan Hajar di situ. Cuba bayangkan, mak. Cuba bayangkan. Naik atas unta, jalan. Daripada Palestin nak sampai Mekah. Waktu zaman Nabi SAW tu saja perjalanan unta 2 bulan pergi, 2 bulan balik. Dalam keadaan naik unta tu tak berhenti. Jalan, unta tu jalan 2 bulan. Dia tak tahu ke mana. Rasa-rasa boleh buat tak? Tu memang kemuncak. Kemudian pula dah letak pula. Naik balik unta, balik semula. Tak lama tu Allah Ta'ala perintah seusia Nabi Allah 13 tahun lepas tu. 13 tahun selepas daripada tu Allah Ta'ala perintah pula sembelih. Pergi. Allah perintahkan dia pergi tengok Nabi Allah Ismail. Pergi. Seronok tak? Seronok. Tengah seronok tu pula Allah perintah sembelih. Itu bukan main-main. Allah perintah, wahai Ibrahim, pergi ziarah Ismail. Seronok tak? Seronok. Pergi. Datang sampai duduk malam tu terus mimpi. 3 kali mimpi. 3 kali. Sampailah pada 10 Zulhijjah. Masya Allah. Sembelih pula. Sembelih tak? Sembelih. Allah ganti dengan kibas. Yang Allah Ta'ala bagi sebesar-besar, sehebat-hebat kemuliaan kepada Nabi Allah Ibrahim. Di antara kemuliaannya tu tadi Mekah. Di antara kemuliaan dia, Nabi Allah Ibrahim tu diangkat menjadi bapa bagi segala Nabi. Diangkat menjadi bapa bagi segala Nabi. Balik tuan-tuan, lepas je letak Nabi Allah Ismail dan Hajar tadi, balik tu, datang satu hari, datang ketuk pintu. Nabi Allah Ibrahim buka pintu, tengok ada 3 orang lelaki dalam keadaan pakaian yang sangat cantik, kemas, mesti orang hebat. Jadi dipersilakan masuk. Kerana terlalu seronok tengok orang tu orang hebat, Nabi Allah Ibrahim sembelih anak lembu. Dipanggang anak lembu tadi, dihidang, suruh makan, tak nak makan. Nabi Allah Ibrahim suruh lagi makan, makanlah. Tak apa dia kata. Sampai akhirnya Nabi Allah Ibrahim pelik. Cuba bayangkan kita dihidangkan kambing golek, tiba-tiba tak nak. Kan pelik. Ini anak lembu. Arab ni, dia makan anak lembu, dia makan anak kambing. Kita tak, kita makan lembu tua. Kita makan kambing tua. Tu yang kolesterol tu. Dia orang dah, anak kambing dia makan, dia tak makan lembu tua. Kita. Jadi Nabi Allah Ibrahim ni pelik lah. Anak lembu ni, makanan special. Tiba-tiba tak nak, sungguh-sungguh tak nak, sungguh-sungguh tak nak. Nabi Allah Ibrahim tanya, siapa kamu? Tak maaf tanya, siapa kamu bertiga? Daripada mana? Baru dia bagi tahu. Dia cakap apa? Saya Jibril. Kejut. Saya Jibril, ni Mikail dan ini Israfil. Berderau darah Nabi Allah Ibrahim ketika tu. Yang datang adalah malaikat pada, dia tolak-tolak tak nak makan. Saya Ibrahim dan ini Mikail dan ini Israfil. Jadi ketika tu, bila dah minta diperkenalkan diri, Nabi Allah Ibrahim bertanya, apa tujuan wahai Jibril? Sebenarnya kami datang ni, kami berhenti. Allah perintah kami, kalau bahasa kita macam mana? Singgah. Singgah. Sebenarnya kami datang ni singgah. Jumpa engkau wahai Ibrahim atas perintah Allah. Pertamanya, Allah perintah pada kami supaya bagi tahu engkau yang kami ni sebenarnya dalam keadaan, dalam perjalanan nak ke Jurhum, ke Sodom. Nak pergi ke Sodom.
Sodom ni umat Nabi Allah Lut alaihissalam. Kan waktu Nabi Allah Ibrahim keluar daripada Babylon tu, dia keluar berempat. Nabi Allah Ibrahim, Sarah, Nabi Allah Lut. Nabi Allah Lut ni adik kepada Sarah, adik ipar pada Nabi Allah Ibrahim, berakap anak buah. Itu ada hubungan dia, keluarga dia. Kemudian bapa Nabi Allah Ibrahim, bapa Nabi Allah Ibrahim keluar je daripada Babylon tu, dia terus meninggal sakit. Perjalanan tu dia sakit, meninggal, tinggal bertiga. Sampai tengah jalan, Allah perintahkan Nabi Allah Lut pergi ke Sodom untuk bawa dakwah syariat kat sana. Yang Nabi Allah Ibrahim pula pergi ke Syam. Itu yang tadi kena tangkap isteri Sarah. Jadi pergi ke Sodom, dipentik cerita pergi Sodom. Dan Sodom ni pula, jahat tak jahat orang Sodom ni, ketika tu maksiat yang mereka buat pada Allah SWT ialah kerja lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Itu yang waktu Allah Ta'ala hancurkan Sodom tu, kan 3 malaikat datang. Siapa 3 malaikat yang datang jumpa Nabi Allah Lut? Malam tu sampaikan mereka ramai-ramai datang kejar 3 orang tadi tu. Dia ketuk pintu Nabi Allah Lut, rumah Nabi Allah Lut, minta, serahkan kepada kami 3 orang tu. Serahkanlah kami, serahkan wahai Lut, serahkan. Sampai Nabi Allah Lut masa tu marah sangat. Sampai tahap macam tu teruknya perangai mereka tu. Bukan duk sorok-sorok, tak, sampai terang-terang. Yang sampai Allah Ta'ala binasakan isteri Nabi Allah Lut pula. Kenapa? Kerana dia membenarkan. Walaupun dia tak buat, tapi alah, bagi je, macam tu. Bila benarkan, termasuk sekali. Jadi Allah Ta'ala hancurkan sekali dalam golongan Nabi Allah, keturunan Sodom tadi. Jadi Nabi Allah, Jibril bagi tahu Ibrahim, Allah Ta'ala perintahkan kami supaya pergi ke Sodom untuk hancurkan Sodom. Sarah ketika tu duduk kat belakang tabir. Dia dengar seronok dia. Kenapa? Dia risaukan adik dia dengan keadaan Sodom tadi tu. Jadi bila Allah perintah supaya Jibril hancurkan Sodom tadi tu, dia rasa seronok lah. Kemudian yang kedua pula, dia kata Allah SWT perintahkan kepadaku supaya memberitahu engkau wahai Ibrahim, Sarah sedang hamil. Bila dengar saja Sarah sedang hamil, kejut Nabi Allah Ibrahim. Waktu tu tuan-tuan, umur Nabi Allah Ibrahim 100 tahun, hampir 100 tahun. Dan umur usia Sarah ketika tu hampir 90 tahun. Mak baik-baik. Hampir 90 tahun. Sarah ketika tu keluar daripada tabir tadi tu. Dia belakang tabir, dia keluar. Mana boleh, dia kata mustahil. Dia kata aku seorang yang, apa panggil, kau tak ada beranak ni, mandul. Terang-terang. Mana boleh. Nabi Allah Ibrahim masa tu terkedu. Dia terkedu. Sampaikan Jibril kata, wahai Ibrahim, inilah salah satu berita gembira yang Allah Ta'ala berikan kepada engkau dan anak engkau. Dia sebut Ishak wa Yaqub. Anak kau nanti namanya Ishak, dan anak Ishak tadi nama dia Yaqub. Jelas. Kenapa Allah Ta'ala bagi tu? Supaya Allah, pertamanya Allah Ta'ala nak tunaikan doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Doa. Berkat doa tu Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala nak gembirakan Nabi Allah Ibrahim AS. Itu memang waktu dah terkemuncak. Bukan ujian lagi. Allah Ta'ala dah bagi kelebihan-kelebihan. Dan Allah Ta'ala sendiri bagi tahu bahawa daripada anak keturunan kau ni lah akan lahirnya Nabi dan juga diturunkan kitab. Itu sebabnya dipanggil Nabi Allah Ibrahim itu sebagai bapa bagi segala Nabi. Nabi Allah Ibrahim seronok kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Ishak tadi. Sampaikan Nabi Allah Ibrahim tanya, ya Allah, kenapa kelebihan yang kau berikan kepada anakku Ishak tidak sebagaimana kau berikan kepada Ismail? Dia rasalah ayah kan. Ismail kecil-kecil dah kena duduk dekat tengah padang pasir, tak membesar dengan dia. Tiba-tiba lahir Ishak, seronok. Lepas tu daripada Ishak tu akan lahir para Nabi. Daripada Ishak tu akan lahir akan dapat kitab-kitab Allah Ta'ala turunkan. Semua kitab melalui Ishak tadi, keturunan Ishak. Allah kata apa? Ismail ku berikan Mekah, dan Ismail ku berikan keturunannya, keturunan Nabi akhir zaman, penutup bagi segala Tuhan Allah. Terus terdiam Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim terdiam, terduduk ketika tu bila dengar apa yang Allah Ta'ala nak berikan kepada Ismail tadi. Sangat besar. Itu sebab hari ni sebut je Mekah, apa yang kita nampak? Kita nampak Nabi Allah Ibrahim, dan kita nampak Nabi Allah Ismail.
Sampaikan kalau tak pergi Mekah pun apa yang kita rasa, iaitu ibadah korban yang tiap-tiap tahun. Allah Ta'ala muliakan Nabi Allah Ismail. Lepas tu pula bila sebut Nabi Muhammad, maka tok dia adalah Nabi Allah Ismail. Besar dia. Masya Allah. Itu doa Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi di antara doa Nabi Allah Ibrahim lagi, iaitu dia minta, ya Allah, berikan tanah barakah Mekah ini, iaitu buah-buahan. Minta tu, berikan buah-buahan pada tanah Mekah ni. Sebab pergi Mekah ada pokok buah tak? Ada pokok buah tak? Ada pokok buah? Mana ada? Hari ni pun pergi datang lagi tak ada. Tak ada. Ada pokok buah? Tak ada. Tapi carilah buah apa, ada tak? Ada. Carilah buah apa, ada. Tapi pokok buah ada tak? Tak ada. Berkat doa daripada Nabi Allah Ibrahim. Lagi umrah dah. Sedap tak air fresh orange Mekah dengan fresh orange kita? Sama tak? Tak sama kan? Dah minum air pisang, jus pisang minum? Tak minum? Masya Allah, sayang. Berkat yang tanah, berkat doa Nabi Allah Ibrahim tu, sampaikan kalau makan buah di sana sangat puas. Pergi minum jus dia. Carilah buah apa, pergi pasar dia, tengok buah apa ada. Dah habis-habis buah kaktus pun ada. Pernah jumpa buah kaktus? Tu yang ketawa tu, orang cakap dia ketawa. Ini orang main ke apa? Itu dia doa. Jadi dekat dalam doa tadi, daripada ayat 35 sampai 41 tu lebih kurang dalam 6 ke 7 permintaan Nabi Allah Ibrahim, dan semua permintaan tu ditunaikan oleh Allah SWT. Wa rabbi innahu adlalnu kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Kata-kata Isa AS, in tu'azzibuhum fa innahum ibad wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Andainya engkau seksa mereka, maka mereka hanyalah hamba-Mu. Namun kalau engkau mengampunkan mereka, maka sememangnya engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baginda lantas mengangkat tangannya, saya berdoa, wahai Tuhanku, umatku, ummati. Kemudian baginda SAW menangis. Maka datanglah Jibril AS bertanya kepada Nabi SAW, kenapa menangis wahai Muhammad? Baginda memberitahu Jibril alaihissalam rintihan dan harapan baginda untuk menyelamatkan umatnya. Setelah pengaduan baginda SAW disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, walhal Allah lebih mengetahui. Maka Allah berfirman yang bermaksud, hai Jibril, pergilah menemui Muhammad dan katakanlah kepadanya bahawa kami, iaitu Allah, akan menjadikan umatmu seperti mana yang kau mahu. Kami tidak akan menghampakan harapanmu terhadap umatmu. Jadi Nabi SAW minta supaya dua benda tadi, jangan terdedah dengan syirik. Yang kedua, minta ampun segala dosa umat dia. Dua benda tu digunakan doa Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Isa. Nabi Allah Ibrahim, iaitu diminta supaya jangan sampai umat dia syirik menyembah berhala. Dan yang kedua, minta melalui doa Nabi Allah Isa AS, iaitu Allah Ta'ala ampunkanlah dosa mereka. Minta ampunkan dosa mereka. Lalu dia menangis. Nabi SAW menangis hingga Jibril datang. Ditanya, itulah permintaan Nabi SAW tentang umat dia, sehingga berkali-kali Nabi SAW sebut ummati. Lalu keadaan itu telah disampaikan kepada Allah SWT, dan akhirnya Allah SWT sahut permintaan tadi. Allah Ta'ala tahu tak? Tahu. Dia tahu. Tapi kenapa Jibril tu ulang alik? Jibril ulang alik itu menunjukkan bahawa pertamanya menggambarkan kekuasaan Allah, keagungan Allah, dan yang keduanya menggambarkan bahawa hidup kita ni ada keterikatan sebab dan musabab. Itu sebabnya jangan kita kata, kenapa tak berdoa? Kenapa tak berdoa? Saya bukan tak nak berdoa, Allah dah tahu apa yang saya nak. Kan? Kenapa tak berdoa? Buat apa saya doa? Allah Ta'ala dah tahu dah apa yang saya nak. Dan Allah Ta'ala tahu apa keperluan saya.
Apa keperluan saya tu Allah Ta'ala tu maha mengetahui. Sebabnya kita ni berhati-hati ketika berjalan dalam menggendong keimanan, keyakinan kita tu, pegangan kita tadi tu. Kerana ditakuti, takut sama ada kita tu berpegang secara tak langsung, kita tak tahu kita berpegang dengan pandangan ataupun mazhab Jabariyah ataupun mazhab Qadariyah. Ini berhati-hati. Apa yang dikatakan mazhab Jabariyah? Jabariyah ni semuanya Allah. Sampai tahap dia melakukan maksiat pun, ini semuanya atas ketetapan Allah. Kenapa berzina? Saya berzina ni sebab ketetapan Allah. Allah yang tetapkan supaya saya berzina. Sampai tahap macam tu. Tidak ada sedikit ikhtiar pun untuk melakukan ketaatan dan menyerahkan semua hidup dia tu disandarkan kepada Allah. Muslim tak? Tak, rosak. Ulama meletakkan bahawa mazhab Jabariyah ni rosak akidah dan tak termasuk dalam Islam. Begitu juga Qadariyah. Qadariyah pula iaitu semuanya dia keakuan tu, sifat keakuan terlalu tinggi. Kalau aku tak cari duit ni, aku tak dapat duit ni. Dia semua atas usaha aku. Ni baik, ni mazhab Qadariyah. Jadi dua-dua ni tak termasuk dalam Muslim tadi. Kalau katalah masuk sekalipun, dia termasuk golongan fasik. Jabariyah tadi masuk golongan fasik, Qadariyah tetap keluar kerana sifat keakuan. Aku yang pergi bekerja, aku yang cari duit ni. Kalau aku tak cari duit ni, aku tak dapat, kau tak akan dapat makan. Tu baik-baik pernah dengar ayat tu. Tu mazhab Qadariyah. Jenis orang macam ni ditunjalkan kepala tu supaya betul balik akidah. Jadi hati-hati. Jadi kita sebagai ahli sunnah wal jemaah ni macam mana? Ikhtiar kena ada. Dia Allah Ta'ala sebut dalam suratul Fatihah tu, kita ambil benda yang paling mudah saja. Allah Ta'ala sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu ada dua tafsiran. Dan salah satu ulama tafsir meletakkan tafsiran ayat tersebut Allah nak ajar kita supaya usaha kemudian doa. Iyyaka na'budu dengan makna usaha, wa iyyaka nasta'in dengan makna doa. Usaha kena. Kita kena ada ikhtiar, berusaha untuk mencari, melakukan ketaatan dan pengabdian, dan juga berusaha sehabis-habis usaha untuk menghindar diri kita daripada melakukan maksiat. Kemudian jangan lupa berdoa dengan Allah. Minta dengan Allah. Ya Allah, tolong bagikan aku kekuatan untuk solat berjemaah. Ya Allah, tolong bagi aku kekuatan untuk melakukan solat. Ya Allah, bagi aku kekuatan untuk melakukan ketaatan, pengabdian pada Engkau. Minta doa pada Allah. Sebab kalau kita tak minta, kalau Allah tak izin, tanpa kudrah dan iradah Allah, kuasa dan kehendak Allah, maka kita tak akan mampu. Jadi minta betul, tetapi bukan bermakna berlepas tangan. Kalau nak kira Nabi SAW ini, dia boleh serah je bulat-bulat pada Allah. Tapi kenapa masih lagi dia menangis? Kenapa masih lagi berdoa? Kenapa masih lagi dia menghabiskan malam dia sehinggakan buku lali dia tu bengkak besar kerana melaksanakan solat malam tadi tu? Kenapa masih lagi? Sedangkan Allah Ta'ala dah tahu dah apa yang Nabi nak. Kalau nak katalah apa yang Allah Ta'ala tahu tu sudah mencukupi menjadi hujah, tak perlunya seseorang itu berdoa. Tapi Nabi masih lagi menggambarkan bahawa nak tak nak. Kenapa? Bukan dilihat pada angle Allah, tetapi dilihat pada angle kita. Sejauh mana kita ni meletakkan bergantungan harap kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tahu tak tahu. Macam contoh paling mudah lah, kan? Paling mudah, benda paling mudah je biasa kehidupan kita lalui hari ni. Suami tahu tak periuk dekat dapur tu bocor? Periuk nasi tu bocor. Suami tahu tak? Tahu. Tapi kenapa dia diam? Kerana dia tunggu tengok sejauh mana isteri dia tadi minta pada dia. Minta baik, minta cara baik ke minta cara tak baik? Minta cara baik, cepatlah dapat. Minta cara tak baik, kau tunggulah. Jadi minta kena minta tak? Kena minta. Kenapa nak tengok angle kita ni sejauh mana kita letakkan pengharapan pada Allah SWT? Sebab kemuncaknya bukan keperluan kita. Kemuncaknya Allah nak tengok sejauh mana kita kembali pada dia. Kalau nak kira pagi ni Allah Ta'ala dah tetapkan dah rezeki. Tapi kenapa kita solat subuh, kita doa, kita minta? Allah Ta'ala tahu tak bagi makan kita? Tahu. Dia tahu tak bagi keperluan kita? Tahu. Dan memang dah dalam qada' dia dah dia tulis. Dalam qada' dia azali lagi Allah Ta'ala dah tulis dah segala qada'.
rezeki kita, kerja kita, jodoh kita, mati kita, semua dalam azali Allah Ta'ala dah tulis qada kita. Tapi kenapa masih lagi kita berusaha mencari, dan masih lagi perlu kita berdoa? Kerana di situlah Allah Ta'ala nak memperlihatkan kepada kita sejauh mana pergantungan harap kita pada Allah, dan pengabdian kita, sifat kehambaan itu digambarkan dan dizahirkan sungguh-sungguh. Itu je isu dia. Itu sebabnya nak tak nak kena doa, kena usaha sehabis-habis usaha, dan kena doa. Kerana itulah kita nak gambarkan sejauh mana sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Berhenti kat situ. Allah Subhanahu wa ta'ala menyenaraikan nikmat pemberiannya kepada Rasulullah SAW, yang diantaranya wallahu ta'ala alam. Jadi kesimpulannya, itulah dua doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Dia minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Subhanahu wa ta'ala pelihara umatnya daripada menyembah berhala, dan juga yang kedua minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah ampunkan dosa umat dia. Kalau katalah Allah azab pun, itulah umatku, itulah hamba engkau wahai Allah. Dia pujuk Allah melalui doa Nabi Allah Isa AS, menunjukkan bahawa nak tak nak kita kena minta pada Allah. Walaupun Allah Ta'ala tu dia maha mengetahui, dia tahu, bahkan dia yang tetapkan, dia yang lakar qada ke atas kita. Tetapi kita sebagai hamba perlu berusaha, dan juga perlu kita berdoa kepada Allah untuk menzahirkan sifat kehambaan kita kepada Allah, taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menunjuk kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana minas salihin. Allahumma ij'alna muqimas salati jama'atan wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.